Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala ashrafil anbiya'i wal mursalin, nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Rabbi syrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatan min lisani yafqahu qawli, amma ba'du. Muslimin dan muslimat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala sekalian, syukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala yang telah memberikan kepada kita satu kesempatan yang mana alhamdulillah pada pagi ini kita dapat kembali bertemu dalam siri kuliah kita dalam siri kuliah kita menyambung bicara tentang sunnah-sunnah dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Sunnah-sunnah dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Yang mana pada pagi ini kita nak sambung perbahasan kita berkaitan dengan berdoa. Sunnah yang kita nak baca pada pagi ini berkaitan dengan doa. Apapun terlebih dahulu kita merafakkan puji dan syukur bagi Allah yang Maha Agung, yang tidak terhingga pujinya, kerana Allah telah menganugerahkan kepada kita. Tidak lupa selawat dan salam ke atas Nabi junjungan kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, juga atas ahli keluarga baginda, para sahabatnya dan para pengikutnya yang setia sehinggalah ke hari kiamat. Alhamdulillah. Muslimin dan muslimat yang dirahmati Allah, terutamanya di page PQDM Pertubuhan Quran Daily Malaysia. Maka hari ini kita nak sambung bicara kita dalam bab doa. Sunnah-sunnah yang senantiasa ada pada waktu sehari-hari, tak kira bila-bila masa. Ya, salah satu sunnah adalah berdoa. Maka hari ini tanpa melengahkan masa kita bacalah. Okay? Buku kita ni nak habis dah ni, insya-Allah. Baik, berdoa. Berdoa merupakan pangkal dan inti dari risalah ini. Apa maksud risalah ini di sini? Maksudnya daripada agama kita. Inti kepada risalah agama yang dibawa oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Doa merupakan salah satu ataupun inti kepada dakwah Nabi, iaitu tauhid. Kerana bila kita berdoa, kita mengagungkan Allah Subhanahu wa taala. Bila kita berdoa, kita memperhambakan diri kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Ketika seorang hamba menghadap kepada Tuhannya dengan berdoa, merendahkan diri dan kembali kepadanya, berlepas diri dari seluruh sekutu, dari segala daya dan kekuatan kepada daya dan kekuatannya. Maksud daripada doa tu bila kita kembali kepada Allah, minta kepada Allah, berlepas diri daripada orang lain. Kita pula biasanya kita doa benda yang memang kita dah tak mampu dah. Kita minta, ya Allah begini-begini. Kita minta kepada Allah Subhanahu wa taala, kita berserah diri kepada kekuasaan dan daya upaya dari Allah Subhanahu wa taala. Maka hamba tersebut akan merasakan manisnya bermunajat, merendahkan diri dan ketundukan. Dengannya akan muncul beragam kenikmatan dan terhalang dari beragam keburukan, kerana ia adalah ibadah yang mengandungi sikap penyandaran yang sempurna kepada satu-satunya zat tempat bersandar. Serta manfaat-manfaat yang lainnya dari doa adalah yang tidak terbilang banyaknya. Muslimin dan muslimat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Jadi doa ni adalah lambang ibadah. Bukan setakat lambang, doa adalah inti ibadah. Kerana kita di dalamnya mengandungi perhambaan kepada Allah, di dalamnya mengandungi tauhid kepada Allah. Sebab itu kita tidak boleh berdoa kepada selain Allah. Titik. Tidak ada dua dah. Tidak boleh berdoa kepada selain Allah. Sesiapa yang menyeru dalam doanya kepada selain Allah,
berarti dia telah berbuat syirik kepada Allah Subhanahu wa taala. Kerana hak doa tu adalah milik Allah Subhanahu wa taala. Apa kata Allah Subhanahu wa taala dalam surah Al-Fatihah, mengajarkan kepada kita sebagai hamba-Nya, iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Hanya kepadamu ya Allah kami menyembah, dan hanya kepadamu ya Allah kami minta pertolongan. Jadi minta pertolongan, doa. Doa itu adalah isti'anah kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Jangan diminta kepada selain Allah. Inilah inti kepada risalah yang dibawa oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Jadi menjadi satu sunnah untuk kita senantiasa berdoa. Doa apa saja. Istighfar juga doa. Minta hajat juga doa. Apa lagi? Kita minta kepada Allah kebaikan, rezeki, minta juga. Tengah-tengah kita tengah sibuk cari rezeki, ya Allah, murahlah rezeki kita. Kita kena bangun sihat, alhamdulillah ya Allah, terima kasih yang telah bagi sihat, tambahkanlah kesihatanku, dan umpama dengannya. Baik, doa ada dua macam. Dua macam atau dua jenis. Yang pertama, doa ibadah. Doa ibadah ni, doa masuk ke dalam zikir sebagaimana yang akan datang. Doa yang menjadi ibadah, doa ni masuk ke dalam zikir sebagaimana yang akan datang. Yang kedua, doa permintaan. Doa permintaan, maknanya ada doa, dia bersifat kita puji ya Allah, maka dipanggil doa ibadah. Kita tak sebut permintaan kita, tapi kita beribadah kepada Allah, itu adalah doa. Itulah doa. Yang kedua, kita sebut kepada Allah apa yang kita nak. Kita sebut kepada Allah apa yang kita nak minta kepada Allah, itu dipanggil doa permintaan. Iaitu ketika seorang hamba memohon kepada Rabb-Nya dan meminta kepadanya untuk memenuhi keperluan-keperluannya. Telah lalu pembahasan dan sunnah-sunnah yang lalu beberapa saat dikabulkan doa. Beberapa saat atau waktu dikabulkan doa. Waktu dikabulkan doa yang dilewati oleh seorang Muslim dalam satu hari satu malam, iaitu ketika sujud pada sepertiga malam terakhir dan antara azan dan iqamat. Sebelum daripada ni kita dah bincang masalah tu. Yang dimaksudkan di sini adalah penjelasan tentang apa yang disunnahkan bagi seorang Muslim jika dia hendak berdoa. Apa yang kita nak minta kepada Allah apabila kita nak berdoa. Dalilnya hadis Abu Musa radhiyallahu anhu dalam sahih Bukhari dan Muslim tentang kisahnya bersama pakciknya Abu Amir ketika Nabi sallallahu alaihi wasallam mengutuskan memimpin pasukan Autas. Dalam hadis tersebut dikatakan Abu Amir terbunuh dan berwasiat kepada Abu Musa radhiyallahu anhu untuk menyampaikan salam kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam dan berdoa untuknya. Abu Musa radhiyallahu anhu berkata, aku lalu mengkhabarinya dengan berita kami dan berita ayahku Abu Amir. Aku berkata kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam, katakan kepada baginda agar baginda berkenan. Dia kata, aku berkata kepada baginda, katakan kepada baginda agar baginda berkenan memohon ampun untukku. Lalu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ambil air dan berwuduk. Lalu mengangkat kedua tangannya dan berkata, ya Allah, ampunilah Ubaid Abu Amir sampai aku melihat putihnya ketiak beliau, yakni baginda. Kemudian baginda berkata, ya Allah, jadikanlah ia pada hari kiamat di atas banyak dari makhlukmu atau manusia. Jadi di antara sunnah yang kita kata, apa yang kita nak, doa daripada Allah Subhanahu wa taala, doa kepada Allah Subhanahu wa taala agar Allah Subhanahu wa taala memberikan keampunan kepada kita. So sunnah dalam berdoa ni apa dia? Sunnah dalam berdoa, nombor 1, sunnah dalam doa menghadap kiblat.
dari Abdullah bin Abbas radhiyallahu anhu, dia berkata, menceritakan kepadaku Umar ibn al-Khattab radhiyallahu anhu. Dia berkata, pada hari pedang Khaybar, pada hari perang Badar, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam memandang orang-orang musyrik yang berjumlah 1,000 orang. Sementara para sahabatnya adalah 319 orang. Ada kita kata yang masyhur 313 lah. Dalam buku ni disebut 319. Namun Nabi Allah, yakni Nabi, lalu menghadap kiblat, mengangkat kedua tangannya dan memohon kepada Tuhannya. Nabi kata apa? Ya Allah, tunaikanlah apa yang Engkau janjikan kepadaku. Ya Allah, berikan kepadaku apa yang telah Engkau janjikan kepadaku. Ya Allah, jika Engkau membinasakan sekelompok orang dari ahli Islam ini, Engkau tidak akan disembah lagi di bumi ini. Jadi Rasulullah masa tu tengok 300 sahabat dia, 313 ni, 319 ada buku ni. Dia tengok tu banding 1,000 orang, sudah dah lah. Tapi Allah janjikan Nabi kemenangan. Dan Allah janjikan kepada Nabi bantuan. Lalu Nabi berdoa kepada Allah, bermunajat. Waktu Nabi bermunajat tu disebut dalam riwayat, Nabi menghadap kiblat. Nabi menghadap kiblat. Nabi doa apa? Ya Allah, tolonglah, bantulah aku. Berikanlah kepada aku apa yang Engkau janjikan. Dan ya Allah, kalaulah Engkau binasakan 300 orang lebih ni, kalau mati orang ni, mana matilah Islam. Engkau tidak akan disembah di bumi ini. Baginda terus memohon kepada Tuhannya sambil mengangkat kedua tangannya seraya menghadap kiblat. Sehingga kain atasnya, yakni ridak Nabi, jatuh dari bahu Nabi sallallahu alaihi wasallam. Abu Bakar menghampirinya dan mengambil kain tersebut lalu memasangkan kembali ke atas kedua bahunya. Lalu diam di belakangnya seraya berkata, wahai Nabi Allah, cukuplah seruanmu kepada Tuhanmu. Sesungguhnya dia akan menunaikan apa yang telah dia janjikan kepadamu. Wahai Nabi Allah, cukuplah doamu kepada Tuhanmu. Dia akan tunaikan apa yang dia telah janjikan kepadamu. Jadi kita tahu dalam hadis ni, Nabi sallallahu alaihi wasallam dalam berdoa menghadap kiblat. Okey, menghadap kiblat. Sunnah yang kedua. Sunnah yang kedua. Mengangkat kedua tangan. Dalilnya hadis Ibnu Abbas radhiyallahu anhuma yang telah lalu. Padanya disebutkan Nabi sallallahu alaihi wasallam menghadap kiblat lalu mengangkat kedua tangannya. Hadis-hadis tentang sunnah ini sangat banyak. Boleh kata sampai ke darjat mutawatir. Hadis cerita Nabi angkat tangan menghadap kiblat. Dia mutawatir ni tuan-tuan ada dua. Kalau kita ngaji hadis kan, mutawatir ni ada dua. Satu mutawatir bil lafzi, satu mutawatir bil makna. Mutawatir bil lafzi makna hadis tu memang level mutawatir dengan lafaz yang sama. Seperti hadis man kadzaba alayya muta'ammidan falyatabawwa maq'adahu minan nar. Hadis ni memang mutawatir dengan level tu. Lafaz tu mutawatir. Mutawatir dengan makna ni pula ialah hadis, bukan satu hadis, tapi banyak hadis menceritakan benda yang sama. Hadis tentang perang Badar, Nabi doa angkat tangan. Pada benda lain, Nabi doa angkat tangan. Perkara kejadian lain, Nabi doa angkat tangan. Pada sifat angkat tangan tu, bila kutip, banyak sangat hadis menunjukkan bahawa Nabi mengangkat tangan bila berdoa. Jadi kita panggil boleh sampai ke darjat mutawatir bil makna. Okey. Yang seterusnya memulai dengan pujian dan selawat kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Boleh kata ni juga adalah inti ni, poin juga ni. Ni.
Memulai dengan pujian kepada Allah dan selawat kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dalilnya hadis yang diriwayatkan oleh Al-Imam Tirmizi dari Fadalah bin Ubaid radhiyallahu anhu, dia berkata, tatkala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam duduk, seorang lelaki masuk dan salat, lalu berkata, ya Allah, ampunilah aku dan rahmatilah aku. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, engkau tergesa-gesa wahai orang yang salat. Jika engkau salat lalu duduk, pujilah Allah dengan sifat-sifat yang layak baginya, berselawatlah kepadaku lalu berdoalah. Jadi Nabi sallallahu alaihi wasallam sebut kepada orang ni, kalau tiba-tiba minta, ya Allah aku nak A, ya Allah aku nak B, cepat sangat minta. Sebaliknya, kalau kamu dah salat, kamu duduk, pujilah Allah. Mulakan doa ni dengan puji-pujian kepada Allah Subhanahu wa taala. Sebab tu kita kata, a'udzubillahi minasyaitonirrajim, bismillahirrahmanirrahim. Itu bermula baru, alhamdulillahi rabbil alamin. Kita doa macam tu. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin. Ayat tu lah. Yang kita kata puji dan selawat itulah mukaddimah dia. Jangan tiba-tiba, ya Allah aku nak begini. Kurang-kurang kita sebut alhamdulillahi rabbil alamin, wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin, nabiyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Maksudnya adanya pujian dan ada selawat. Itu mukaddimah dalam doa. Okey. Dalam riwayat yang lain, jika seorang di antara kamu salat, maka mulailah dengan tahmid dan pujian kepada Allah. Lalu berselawatlah kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Setelah itu berdoalah dengan apa yang ia kehendaki. Jadi ni yang sebenarnya yang ketiga dah ni, inti dia kalau sebut yang ketiga ni. Yang ketiga. Tapi boleh jugalah, tak apalah, oleh kerana dia tak letak numbering, kita just baca dengan numbering dia 3. Padahal ni nombor 4 lah kira. Nombor 1 apa? Menghadap kiblat. Nombor 2, menadah tangan. Nombor 3, puji dan selawat sebelum doa. Yang keempat, berdoa kepada Allah dengan al-asma'ul husna. Hendaknya seseorang memilih dari nama-nama Allah yang sesuai dengan doa yang akan dipanjatkan. Jadi sunnah kita ni berdoa kepada Allah, seru Allah dengan nama-namanya yang indah, sesuai dengan hajat kita nak minta apa. Jika dia minta rezeki kepada Allah, maka berkatalah, ya Allah, ya Razzaq, kurniakanlah kepada aku rezeki. Jika dia meminta rahmat, dia kata, ya Arhamar Rahimin, ya Rahman, ya Rahim. Pasal apa? Sebab ya Razzaq tu makna yang maha pemberi rezeki. Wajarlah kita sebut sebab kita nak minta rezeki. Bila kita sebut ya Rahman, ya Rahim, wahai Tuhan yang maha merahmati dan mengasihani, maka wajarlah sebab kita minta rahmat. Jika dia minta kemuliaan, dia kata ya Aziz, ya Jabbar, wahai Tuhan yang maha mulia, kerana dia minta kemuliaan. Jika dia minta keampunan, dia sebut ya Ghafur. Pasal apa? Sebab Allah Tuhan yang maha pengampun. Jika dia minta kesembuhan, dia sebut ya Syafi. Kan doa kita semua, Allahumma shfi wa adhibil ba's, antas syafi, la shifaa illa shifa'uk, shifaan la yughadiru saqama. Jadi kita minta syafi bila kita nak minta doa sembuh. Sama ada untuk kita atau untuk orang, terpulang. Boleh berlaku. Tapi waktu kita nak minta kesembuhan, kita sebut ya Syafi. Dan begitulah seterusnya. Dia memohon kepada Allah dengan nama-namanya yang sesuai dengan permohonannya. Sebab tu nikmatnya kalau kita ni kenal Al-Asma'ul Husna, kita boleh panggil Allah dengan nama-namanya yang indah, yang sesuai dengan hajat yang kita perlukan. Okay? Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Walillahil asmaul husna fad'uuhu biha fadharul ladzina yulhiduna fi asma'ih." Dan hanya milik Allah al-asmaul husna. Maknanya bagi Allah ni ada nama al-asmaul husna. Lalu kata Allah, fad'uuhu biha, maka berdoalah, bermohonlah kepadanya dengan menyebut al-asma'ul husna itu. Baik,
Kena minum air sikit muslimin dan muslimat. Baik. Yang seterusnya, nombor 4. Nombor 4 dan atau nombor 5. Mengulang-ulang doa dan terus-menerus berdoa. Dalilnya hadis Ibnu Abbas radhiyallahu anhuma yang telah lalu, perang Badar itulah, di mana Nabi SAW ulang, "Ya Allah, tunaikanlah kepadaku apa yang Engkau janjikan, atau tunaikanlah apa yang telah Engkau janjikan kepadaku. Ya Allah, berikanlah apa yang telah Engkau janjikan kepadaku." Minta merayu. Baginda terus bermohon kepada Allah sampai kain atasnya, kain ridak dia jatuh dari bahunya. Abu Bakar radhiyallahu anhu menghampirinya dan berkata, "Ya Nabi Allah, cukuplah seruanmu kepada Tuhanmu." Jadi Nabi ni senantiasa berdoa ulang banyak kali doa tu, sehingga jatuh ridak Nabi. Ini menunjukkan salah satu daripada sunat ialah kita mengulang-ulang doa. Sebut dah tadi, baca dah doa tu, baca lagi. Baca dah tadi doa tu, baca lagi. Pasal apa? Allah sangat suka bila kita ni, hamba ni, merayu-rayu dan merintih kepadanya. Sebut banyak kali menunjukkan hajat kita, kerendahan kita kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Begitu pula dalam Sahih Bukhari dan Muslim dari hadis Abi Hurairah radhiyallahu anhu, tatkala Nabi sallallahu alaihi wasallam berdoa untuk kabilah Daus, baginda berdoa, "Ya Allah, berilah petunjuk kepada kaum Daus. Ya Allah, berilah mereka. Ya Allah, berikanlah petunjuk kepada kaum Daus dan berilah mereka." Jadi Nabi suka ulang-ulang doa. Juga dalam Sahih Muslim, seseorang dalam perjalanan jauh, kusut rambutnya, berdebu, mengangkat kedua tangannya ke atas dan berkata, "Wahai Tuhanku, wahai Tuhanku." Nabi bagi isyarat macam tu. "Wahai Tuhanku." Ini menunjukkan pengulangan yang disertai desakan. Minta sekali tak bersungguh lagi, minta 2 kali lagi bersungguh, lagi 3 kali memang lagilah bersungguh. Minta sesungguh-sungguhnya dengan Allah Subhanahu wa ta'ala. Disunnahkan untuk berdoa 3 kali. Sebagaimana dalam hadis Ibnu Mas'ud radhiyallahu anhu. Dalam Sahih Bukhari dan Muslim dikatakan kepadanya, jika engkau berdoa dan jika beliau berdoa, baginda berdoa 3 kali. Jika baginda memohon juga 3 kali. Lalu berkata, "Ya Allah, tolonglah orang-orang Quraisy 3 kali." Dia doa. Nabi ni kalau minta hajat, dia suka ulang-ulang doa dia. Ini sunnah. Jangan kita rasa tadi dah baca dah. Tak. Doa ni memang suka. Allah sendiri suka diulang-ulang. Sebab tu kalau Nabi SAW buat macam tu, makna itu menunjukkan Allah sukalah tu. Allah suka sifat mengulang-ulang doa sebagaimana yang Nabi SAW ajarkan kepada kita. Baik, ada berapa dah? 5. Yang ni ke-6 dah lah. Yang ke-6 ni maknanya melirihkan doa. Apa maksud melirihkan doa? Doa tu biar merintih. Kata Allah Subhanahu wa ta'ala, "Ud'u rabbakum tadarruan wa khufyah, innahu la yuhibbul mu'tadin." Berdoalah kepada Tuhanmu dengan merendah diri dan suara yang lembut. Melirihkan doa kepada Allah lebih dekat, melirihkan doa lebih dekat kepada ikhlas. Oleh kerana itu, Allah juga memuji Nabi Zakaria. Idnada rabbahu nidaan khafiyya. Yang tatkala ia berdoa kepada Tuhannya dengan suara yang lembut. Jadi melirih ni merayu dengan suara yang lembut. Bukan doa ni. Saya kadang-kadang Allah tengok orang doa ni kan, muslimin dan muslimat yang dirahmati Allah, doa macam nak marah ke Tuhan. Minta tu macam paksa Tuhan bagi apa yang dia nak. Mana boleh. Kita dengan Allah ni tahap hamba. Kita dengan Allah ni tahap hamba. Bila tahap hamba,
Kita kena merayu, melirih dengan doa ni merayu. Merayu dari sudut mana? Ya Allah, tolonglah kami. Ya Allah, ampunkanlah dosaku. Ya Allah, kurniakanlah kepadaku rezeki. Merintih tu, melirih dengan bahasa lembut. Ni dah lah pakai speaker, duk doa. Siapa orang nak solat tu pun terganggu. Bunyi suara, punyolah kuat. Nak minta dengan siapa? Doa tu seolah-olah nak tunjuk ke orang belakang kita pandai doa. Sedangkan kita lupa, kita sedang berdoa kepada Allah. Orang yang memimpin doa ni, doa ramai-ramai ni, dia ada dua pihak yang dia kena tengok. Pertama, dia kena meraihkan hajat orang yang dia pimpin untuk doa. Sebab dia ketua. Jangan doa untuk dia je. Doa Allahumma ghfirli, doa untuk aku. Orang belakang amin, amin. Dia doa untuk aku. Dia tak boleh. Dia kena raihkan orang belakang. Allahumma ghfir lana, doakan keampunan untuk kami. Dia kena meraihkan pihak belakang. Dalam masa yang sama, dia kena meraihkan juga untuk Allah, pihak yang dia doakan. Jangan dia raih orang belakang, seolah-olah dia lupa Allah nak suruh orang belakang dengar doa dia. Lepas tu doa pula kuat-kuat dengan rintih-rintihan apa semua. Orang belakang kata, oh, hebatnya dia doa. Tapi dalam hati dia memang tuju untuk orang dengar doa dia. Bukan dia tuju untuk Allah dengar doa dia. Kalau Allah yang nak dengar, dia tak perlu buat macam tu. Dia sangat dalam bentuk merintih, ya Allah, ampunkanlah dosa kami, ya Allah. Ampunkanlah dosa kami, ya Allah. Ampunkanlah dosa kami, ya Allah. Macam tu dia doa cukup dah. Jangan, ya Allah, ampun. Oh, macam jerit-jerit pula doa. Saya pun tak cannot brain orang kata lah ni. Macam mana orang berdoa ni macam marah-marah ke Tuhan? Tak boleh. Allah Ta'ala kata, ud'u rabbakum tadarru'an wa khufyah. Berdoalah kepada Tuhan dengan rendah diri dan sembunyi-sembunyi. Nabi Zakaria, Allah puji dia, idnada rabbahu nida'an khafiyah. Ketika mana dia berdoa kepada Tuhan dia dengan suara nida'an khafiyah, dengan suara yang lembut. Syekhul Islam Ibn Taymiyah rahimahullah berkata, sungguh kaum muslimin bersungguh-sungguh dalam doa. Tidak terdengar suara dari mereka. Maksudnya hanya bisikan antara mereka dengan Tuhan mereka Azza wa Jalla. Hal ini kerana Allah sendiri yang berfirman, berdoalah kepadaku dengan rendah diri dan suara yang lembut. Kemudian Syekhul Islam rahimahullah menyebutkan sejumlah faedah dalam melirihkan doa dan sangat bagus jika seorang muslim merujuknya. Baik, muslimin dan muslimat yang dirahmati Allah. So ada 6 yang disebut tentang adab-adab berdoa. 6. Yang pertama apa? Menghadap kiblat. Yang kedua apa? Selepas menghadap kiblat, kena mengangkat kedua tangan. Yang ketiga, mulakan dengan pujian dan selawat. Yang keempat, berdoalah kepada Allah dengan menyeru Al-Asma'ul Husna. Biar padan dengan inti yang kita nak tu. Minta doa kepada Allah Subhanahu Wa Taala, biar padan dengan apa yang kita nak puji Allah tu. Yang ke Al-Asma'ul Husna tu, yang keempat. Yang kelima, mengulang-ulang doa, terus-menerus berdoa, banyak kali pun tak apa. Yang keenam ialah berdoa dengan suara yang merintih, merayu kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ini adab-adab dalam doa. Ini adalah adab-adab dalam doa. Muslimin dan muslimat yang dirahmati Allah. Hal-hal yang dilarang dalam bab ni. Hal yang dilarang dalam bab berdoa ni macam mana? Hal yang dilarang dalam berdoa ialah berlebih-lebihan dalam doa. Macam mana berlebih-lebihan dalam doa? Melampau. Doa suara kuat. Ghulu. Atau memberat-beratkan diri dan membuat sajak dalam berdoa. Ya Allah, kalau Tuhan begini-begini, siapa akhirnya sajak dia kerana nak jaga dia punya pantun tu. Doa dia tu tidak ada dalam hati. Dia lebih kepada sajak. Nak suruh orang dengar. Orang dengar sedaplah doa ustaz tu. Tapi ada minta tu tak belah mana. Dia hanya minta nak suruh orang dengar. Sebab tu saya kata pihak yang doa dia tengah. Dia ada pihak yang mendengar dia doa.
untuk puji, bagusnya ustaz doa. Jadi ada pihak yang mendengar doa untuk makbulkan dia. Itulah Allah Subhanahu Wa Taala. Dia kena jaga Allah lebih utama. Jangan nak berlebih-lebih pasal nak suruh orang lain dengar doa dia, puji. Baguslah ustaz doa macam-macam. Untuk sampai tahap tu dia pun memberatkan, dia susun sajak-sajak dia, sajak-sajak dalam doa. Nak kena, kalau A belaka bagi A belaka. Kalau I belaka dia panggil sajak. Sajak dia panggil dalam bahasa Arab. Dilarang juga berlebih tergesa-gesa ingin cepat dikabulkan. Doa ya Allah, doa Allah tak bagi dah aku nak ni. Allah tak kabulkan. Cepat putus asa. Allah bagi ke tak bagi itu bukan urusan kita. Allah nak bagi ke tak bagi itu urusan Allah Subhanahu Wa Taala. Okey. Cuma jangan kita tergesa-gesa meminta ya Allah kalau nak, kalau boleh kan besok nak dapat. Mintalah begitu, tapi janganlah sampai kita bila tak dapat kita kata Allah tak bagi dah kat kita. Jangan. Itu nama tergesa-gesa dalam doa, ingin cepat dimakbulkan. Yang seterusnya dilarang dalam berdoa ialah doa untuk maksiat. Doa kepada kemaksiatan. Okay, macam mana doa untuk maksiat? Doa untuk berdoa untuk perbuatan dosa memutus silaturahim. Doa untuk perbuatan dosa ni, doa tu ya Allah, dia nak pergi curi, dia solat ajak dulu lah masa kita. Buat apa solat ajak ni? Saya solat ajak sebab nak curi biar berjaya curi. Tu melampau nama dia. Solat ajak tu satu. Hak ni doa ustaz, tolong doa apa ni? Saya esok ada projek nak pergi curi bank. Ustaz doa lah biar berjaya, kita jelek tu. Mana boleh. Doa untuk berzina. Ustaz doa lah saya memang minat ke kawan tu begini tak dapat jodoh. Ustaz doa lah. Contoh. Kalau doa nak kahwin tak apa. Kalau doa nak suruh berzina buat berapa dosa ni tu. Contoh doa dosa, doa dalam dosa tak boleh. Doa putuskan silaturahim. Dia kata doa biarlah dia putus silaturahim. Tak boleh. Kalau macam mana doa untuk orang tu musibah. Banyak orang dia tanya, ustaz, boleh tak saya nak doa kepada orang tak bayar hutang saya tu biar dia bucik perut mati. Kata. Biarlah dia gini dia sebut macam-macam doa musibah. Boleh ke tak boleh ni? Asal dalam bab doa musibah ni tak boleh. Asal dalam bab doa tidak boleh doa untuk memberi kemudaratan ataupun memutuskan silaturahim. Tak boleh. Tapi dalam bab doa Nabi kata ittaqu da'watal mazlum. Kamu kena takut doa orang zalim ni. Sebab walaupun dia tu kita kata asalnya tidak boleh doa macam tu, tapi dia orang tengah dizalimi ni, dia punya emosi tu kadang-kadang dia keluar daripada mulut dia doa kebinasaan kepada orang-orang sekian-sekian. Jadi Nabi kata ittaqu da'watal mazlum. Takutlah kamu kepada doa orang yang dizalimi. Jadi asal doa tak boleh minta doa keburukan, minta kebaikan. Tapi kita kena ingat ada orang ni dia punya terdesak boleh sampai dia keluar daripada kebiasaan, sehingga akhirnya dia bila dizalimi dia doa kebinasaan, doa dia boleh dikabulkan oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Dalam keadaan tu mungkin dia ni orang lost dah. Orang buat Melayu ke dia pun terus doa. Kena takut. Makan makanan haram akan mencegah dikabulkan doa. Ragu-ragu dalam berdoa dan mengikat doa dengan kehendak Allah. Jadi yang tak boleh lagi apa dia? Saat nak doa makan benda haram. Tak boleh. Ataupun makan benda-benda yang dilarang dalam agama. Tak boleh. Doa sambil makan makanan yang haram. Itu tak boleh. Kerana apa? Dia ni doa ni dia ada kekuatan mustajabnya doa ni. Nak dah sampai satu tahap mustajab, ada kekuatan yang kita perlu. Nak cari kekuatan tu salah satunya ialah tidak boleh makan makanan yang haram. Kena makan makanan yang halal. Sebab makanan yang haram boleh mencegah dikabulkan doa. Yang dilarang juga dalam bab doa ialah ragu dalam berdoa.
Dia kata, ya Allah, aku nak gunakanlah kepada aku begini-gini. Iya ke? Minta lain ya Allah. Iya. Dia tak firm apa yang dia nak daripada Allah Subhanahu Wa Taala. Dia tidak dilarang juga. Okay? Ataupun mengikat doa kepada kehendak Allah. Ni mungkin kita kena jelaskan sikit. Sebab ada orang mungkin dia tak faham yang ni. Mana? Mengikat doa dengan kehendak Allah. Apa maksud dia ni? Orang ni dia doa, dia cakap macam ni. Ya Allah, ampunkanlah aku kalau engkau mahu. Jodohkanlah aku kalau engkau mahu. Dia mengikat kehendak Allah dengan doa dia. Jawapan dia memang doa macam ni panggil payahlah nak mahu. Sebab dia ni tak bersungguh. Dia kata, ya Allah, kalau engkau mengampunkan kalau dosaku. Memanglah kita kata gitu. Allah tidak akan mengampunkan. Melainkan siapa yang Allah kehendaki untuk diampunkan. Okay? Tapi kalau kita daripada awal, kita kata, ya Allah, kalau engkau ampunkan. Nampak tak sungguhnya kita dalam berdoa. Jadi, antara larangan di dalam doa ialah tidak mengikat doa dengan kehendak Allah. Maksud dia, bila kita buat sesuatu, kita kata, insya-Allah. Ataupun, ya Allah, kalau ampunkanlah kalau engkau kehendaki. Jadi benda-benda macam tu dilarang dalam doa. Faedah. Mungkin sebahagian orang bertanya, apa yang saya haruslah katakan dalam doa? Jawapan dia, berdoalah kepada Allah, meminta apa pun yang engkau kehendaki, baik dalam urusan dunia kah, urusan akhirat kah, mintalah dengan Allah Subhanahu Wa Taala. Dan berusahalah untuk berdoa dengan jawami'al kalim, iaitu doa-doa yang terdapat dalam Al-Quran dan juga As-Sunnah. Perkataan jawami' al-kalim ni perkataan jawami' al-kalim ialah himpunan kata-kata. Orang tu kata sikit, mungkin orang faham tu banyak. Jawami' al-kalim. Jadi berusahalah untuk doa dengan doa-doa yang betul daripada Quran dan doa yang betul daripada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Itu antara tips dalam berdoa. Okey. Jadi kita minta, pertama minta hak ada dalam Quran, yang kedua minta hak ada dalam hadis. Sebab Allah lebih tahu apa yang patut kita minta daripada dia, dan Nabi SAW juga lebih tahu apa yang paling bermanfaat untuk kita. Jadi bila sebut dalam Quran ada doa, amalkan doa tu. Bila sebut dalam hadis ada doa, doakan amal tu. Amalkan doa tu. Sebab apa? Sebab dia termasuk jawami'ul kalim. Jawami'ul kalim ni benda yang mungkin kita tak perasan, sebut sikit lah, tapi nilai doa tu besar. Dan benda ni ada dalam doa-doa Quran dan doa-doa hadis. Iaitu doa-doa yang terdapat di dalam Al-Quran dan As-Sunnah. Padanya ada doa memohon kebaikan dunia dan akhirat. Contoh doa Nabi. Kalau kita amal doa Nabi, Nabi doa ringkas. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Pada doa minta kebaikan, Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Ya Allah, ampunkanlah dosa-dosa kami. Dan kurniakanlah kepada kami kebaikan di dunia dan kebaikan di akhirat. Jadi bila kita doa merangkumi ke semua kebaikan yang kita minta. Yang ini panggil jawami'ul kalim. Perhatikan permohonan ini saat ditawarkan kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam, maka baginda menjawab dengan kalimah yang agung, mengumpulkan untuk seorang muslim dunia dan akhirat. Sungguh khabar gembira yang agung, pemberian yang banyak, maka peganglah kalimah tersebut dan renungkanlah. Dari Abu Malik Al-Ashja'i radhiyallahu anhu, dari bapaknya, dia mendengar Nabi sallallahu alaihi wasallam didatangi seorang lelaki. Lalu dia berkata, ya Rasulullah, apa yang aku harus katakan ketika aku bermohon kepada Tuhan? Jadi antara sunnah Nabi ni, bukan sekadar Nabi ajar untuk berdoa, Nabi ajar apa benda yang kita nak doa. Ini sunnah, kena ingat molek ni. Dua benda Nabi ajar kita berdoalah. Satu. Yang kedua, Nabi juga ajar apa benda yang kita nak minta dalam doa kita. Yang ni penting juga.
supaya kita tak minta doa-doa yang melampau. Hari ni muslimin dan muslimat, banyak orang dia mengambil ruang keluasan syarak yang benarkan kita boleh berdoa. Betul. Syarak tidak kata doa mesti spesifik. Doa ni apa saja kita boleh doa selama dia minta perkara yang baik dari Allah Subhanahu Wa Taala. Tapi bila mereka tenggelam dalam kupasan tersebut, akhir sekali dia kata, gitu kalau boleh guna doa apa-apa, sehingga akhirnya mereka lupa kepada doa sunnah dari Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kalau kita perhati, Nabi ni bukan suruh kita doa saja, dia ajar benda apa yang kita nak minta. Okey, benda apa yang kita nak minta. Nanti bila orang tanya Nabi dalam doa Al-Quran, Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar, settle. Minta kebaikan dunia, minta kebaikan akhirat. Okey, ya, tak ada dan meninggal, tak ada, itu ya. Dari Abu Malik Al-Ashja'i radhiyallahu anhu, dari bapaknya, dia kata, orang tanya Rasulullah, ya Rasulullah, apa harus aku katakan ketika aku memohon kepada Tuhanku? Baginda bersabda, Allahumma ghfirli warhamni wa'afini warzuqni. Ya Allah, ampunkanlah aku, rahmatilah aku, sihatkanlah aku, dan berikanlah rezeki kepadaku. Lepas tu antara ni panggil doa Nabi ni, doa yang mengumpulkan kebaikan. Justru saya nak pesan, siapa-siapa ni ambil doa Nabi dulu, baca doa. Baca doa Nabi ajar dulu, baca doa dalam Quran dulu. Habis baca doa tu, barulah kita fikir nak baca doa mana kita nak. Kita dahulukan doa-doa yang diajar oleh Nabi, sebab Nabi lebih tahu apa yang patut dan apa yang penting untuk kita minta. Okey. Baginda merapatkan semua jari-jarinya kecuali ibu jari. Sesungguhnya kalimah-kalimah ini, okey, sesungguhnya kalimah-kalimah ini akan mengumpulkan untukmu dunia dan akhiratmu. Dalam riwayat lain, jika dahulu jika seorang masuk Islam, baginda beliau diajarkan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam, lalu menyuruhnya untuk berdoa dengan kalimah Allahumma ghfirli warhamni wahdini wa'afini warzuqni. Kita dah baca dalam dua sujud tu, duduk di antara dua sujud tu, inilah dia antara tempat yang untuk kita berdoa dengan doa yang Nabi ajar. Faedah yang lain, disunnahkan dalam bab doa, disunnahkan untuk berdoa kepada saudaranya secara rahsia. Antara sunnah doa ialah kita doa untuk orang lain, dan doa tu pula untuk orang lain dalam bentuk rahsia, itu lagi istimewa. Okay. Ia adalah doa yang mustajab dengan izin Allah. Bagi orang yang berdoa pun keutamaan yang besar, iaitu yang terdapat dalam hadis yang diriwayatkan oleh Imam Muslim dalam sahihnya dari Abi Darda radhiyallahu anhu, bahawa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, doa seorang muslim untuk saudaranya secara rahsia adalah mustajab. Akan ada di atas kepalanya malaikat yang diutus setiap kali ia berdoa kebaikan untuk saudaranya. Malaikat yang diutus itu pun berkata amin, dan untukmu pula yang sepertinya. Jadi sunnah dalam berdoa ni, faedah yang seterusnya ialah boleh kita doakan orang lain. Dan di saat kelebihan dia, apabila kita doakan kepada orang, malaikat akan doakan kita agar Allah kabulkan apa yang kita minta untuk diri kita. Jadi dia dapat kebaikan. Untuk orang yang dia doakan, dia dapat kebaikan. Untuk diri sendiri pun dapat kebaikan. Okey. Lepas tu doa untuk sahabat ni, terutama waktu dia tak dengar, fadilat besar. Ada kawan saya tu, dia pergi orang tu, dia kata doa minta orang ni dapatlah isteri lagi, orang ni pun dapat poligami ni. Orang kata, kenapa kau doa gitu? Aku doa tu supaya malaikat doa kat aku balik, dia kata. Jadi kata doa malaikat dengan doa aku lebih mustajab doa malaikat, jadi baik dia doa kepada orang lain, malaikat untuk doakan dia. Pandai pula dia. Sebab malaikat tu dia kata amin. Bila kita doa kepada saudara kita yang dia tak tahu secara gaib, malaikat berdengar amin, kata malaikat. Semoga Allah Ta'ala kabulkan. Walaka misla zalik. Dan bagi demikian juga untuk kamu. Okey, di antara sunnah-sunnah sehari-hari adalah berzikir. Ni bab zikir pula lah. Yang tadi bab doa. Jadi kita hari ni ambil satu je bab doa. Bab doa kita ni kita tanda sini. Rasanya kita dah kena berhenti sini dah kot. Pasal
16 saya bulan 1. Okey. Dah dekat pukul 12 dah ni. Jadi untuk masuk dalam bab sunnah sehari-hari ni berzikir, kita sama pada minggu hadapan lah. Adapun yang kita nak sebut tadi, doa ni penting. Doa ni jangan diremehkan doa. Walaupun kita rasa, ya Allah, sekarang tanya Ustaz, kalau saya tak tahu bahasa Arab, doa lah bahasa Arab pun okey. Kalau doa bahasa Melayu, doa bahasa Melayu. Bahasa Melayu pun okey. Bahasa Jawa pun okey. Yang penting doa ni ialah kita kena tahu Allah, kita berbicara dengan Allah Subhanahu Wa Taala. Apa pun bahasa, Allah Ta'ala pasti mendengarnya. Dan apa pun hajat, Allah Ta'ala boleh bagi apa yang kita nak, dan bagi Allah Subhanahu Wa Ta'ala kekuasaan yang mutlak. Allahu Akbar. Semoga Allah Ta'ala memberkati kita semua jadi muslimin dan muslimat yang dirahmati Allah. Kena berhenti setakat itu dulu lah. Apa yang baik dari Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Ada soalan? Dalam doa perlu kita ambil yang dalam Quran, perlu macam buku yang dalam Quran dia, ataupun panjang pendek tu boleh diringkaskan. Okey, doa dalam Quran. Sebaik-baik doa adalah doa dalam Quran. Kerana dia adalah doa dengan lafaz dari Allah untuk Allah. Boleh faham? Allah yang mengajarkan kita doa macam tu dalam Quran, dan lafaz tu dari Allah sendiri. Allah ajarkan kepada kita. Walaupun Allah Ta'ala sebut doa orang tu, doa orang ni, doa Nabi Yunus, tapi Allah Ta'ala menurunkan di dalam Quran, maka berarti dia adalah firman dari Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Jadi doa dalam Quran yang terbaik. Doa yang kedua, doa dari Nabi SAW. Guna lafaz-lafaz, wording yang Nabi susun. Doa yang ketiga, barulah hajat-hajat kita. Okay, walaupun doa tu umum saya kata tadi, tapi dahulukan doa dari Al-Quran dan juga As-Sunnah. Dan elakkan doa-doa yang menyelisih Quran dan juga Sunnah. Itu satu. Yang kedua, apabila kita baca doa dalam Quran dan Sunnah ni, kita tak bagi baca Quran, kita bagi iktibas. Iktibas ni kita ambil word Al-Quran untuk kita baca sebagai doa kita. Kita baca untuk doa kita. Jadi apakah perlu untuk kita jaga tajwid sebagaimana kita baca Quran? Bagaimana soalan tadi, ataupun kita cukup baca sebagaimana Rabbana hab lana min azwajina wa dhurriyyatina qurrata a'yun. Rabbana innaka ra'ufur rahim. Contoh. Rabbana srif 'anna 'adzaba jahannam inna 'adzabaha kana gharama innaha sa'at mustaqarran wa muqama. Itu doa dari Quran, tapi boleh kita baca-baca. Yang penting baca dengan lahjah yang Arab tu, asal bahasa dia. Jangan kita pergi ubah pula. Contoh ubah macam mana? Wa filana, contoh orang zikir dia. Sebenarnya dalam amanah Rasul ada doa. Amanah Rasul bima unzila ilaihi min rabbi wal mu'minun kullun amana billahi wa malaikatihi wa kutubihi wa rusulihi la nufarriqu baina ahadin min rusuli wa qalu sami'na wa ata'na ghufranaka rabbana wa ilaikal masir la yukallifullahu nafsan illa wus'aha laha ma kasabat wa 'alaiha ma kasabat rabbana la tu'akhidna in nasina aw akhtana rabbana wa la tahmil 'alaina isran kama hamaltahu 'alal ladzina min qablina rabbana wa la tuhammilna ma la taqata lana bih wa'fu 'anna waghfir lana warhamna. Itu asal. Ada orang waghfir lana Rabbana faghfir lana. Allahu akbar. Tak kena ulang daripada balik. Rabbana wa la tahmil 'alaina isran kama hamaltahu 'ala alladhina min qablina Rabbana wa la tuhammilna ma la taqata lana bih wa'fu 'anna waghfir lana. Dia nyanyi pula situ. Sedangkan waghfir lana tu tak ada dalam Quran. Walaupun kita tak nak ikut tajwid, tapi jangan sampai kita langgar bahasa Arab dia. Macam kita tak ada Rabbana atina fid dunya hasanah fil akhirati. Boleh. Tak perlu kita jaga tajwid walaupun dia adalah ayat Quran. Tapi jangan keluar daripada landasan bahasa Arab tu yang asal. Okay. Ada orang dia panggil apa tu? Allahu Akbar, lupa. Ada orang kadang-kadang dia tak faham bahasa Arab. Dia nak minta, jadi dia nak tanya, jadi dia soal. Dan macam kita contoh tadi, dia melanggar bahasa Arab. So kalau tak boleh juga, doa kok Melayu je lah. Yang paling utama doa kok bahasa
Arab lah, Quran lah. So macam berbalik sana tak perlu jaga tajwid sangat. Yang penting kita jaga laras bahasa tu biar dia kekal dalam bahasa Arab dan tidak mengubah ayat Al-Quran. Okey, wallahu taala alam. Ada lagi? Sujud boleh dalam bahasa Melayu kita ucap atau boleh dalam Ada khilaf di kalangan ulama dalam bab doa dalam sujud ni. Syekhul Islam Ibn Taymiyah membenarkan doa dalam bahasa Melayu. Kerana selama dia doa, dia adalah doa. Dia bukan, jangan kita sembang benda lain. Pasal doa ni umum. Tapi kalau ada orang rasa berat nak buat benda tu, dia berdoalah dengan bahasa Arab ataupun dia doa dalam hati dia dalam bahasa Melayu. Okey, itu jalan keluar yang kalau tu. Kalau dia tak nak, tapi kalau dia nak pun boleh, ada pandangan yang membenarkan kerana dia adalah doa. Boleh je dalam sujud kita doa ke Melayu, ya Allah kurniakanlah kepadaku. Tapi jangan lemah lembutlah, cukup syarat-syarat doa tadi. Kalau dia rasa berat juga, dia baca subhana rabbil a'la, dia baca doa dia dalam hati, insya-Allah Allah dengar. Okey, wallahu alam. Ada lagi? Cerita pasal doa bulan Rajab. Boleh tak kita doa Allahumma barik lana fi Rajab wa Sya'ban wa ballighna Ramadan. Doa ni boleh doa, tapi jangan kata dia doa yang sunnah, sebab Nabi SAW tidak sahih daripada Nabi doa macam tu. Ada orang meriwayatkan tapi riwayat yang tak kuat. Boleh doa boleh, tapi jangan kata dia sunnah. Bahkan kita doa, ya Allah berkatilah aku pada hari-hari, setiap hari dalam waktuku, dan sampaikanlah kepadaku bulan Ramadan. Boleh 5 bulan sebelum ni pun boleh, 4 bulan sebelum daripada ni pun boleh, 3 bulan sebelum ni pun boleh. Tidak ada limit sebenarnya. Nabi SAW tidak pernah meletakkan doa untuk Ramadan kena bermula bulan Rejab. Tapi siapa nak doa, jangan sandarkan kepada Nabi SAW. Okay. Yang kedua, berkaitan dengan doa dalam bulan Rejab. Doa dalam bulan Rejab ni sama seperti doa dalam bulan-bulan lain. Tidak ada yang khusus. Semua hadis-hadis Ibn Hajar Al-Asqalani sebut hadis-hadis yang khusus berkaitan dengan kelebihan bulan Rejab tidak sahih. Tapi kalau kita nak doa dalam keumuman, dibolehkan doa lah. Jangan dikhususkan. Kita tak pernah melarang istighfar, doa dalam bulan Rejab, okey. Tapi dia seperti bulan-bulan yang lain. Hanya saja dia adalah bulan haram yang Allah muliakan, jadi mungkin berganda pahala dan juga berganda dosa. Tapi jangan sampai berdusta atas nama Allah, berdusta atas nama Nabi dalam nak justify apa yang kita buat ni. Okey. Wallahu taala alam. Sekadar itulah yang dapat kita sebut pada pagi ni. Apa yang baik dari Allah Subhanahu wa taala, yang kurang, yang lemah dari kekurangan saya, wallahu taala alam. Semoga Allah berkati. Subhanakallahumma wa bihamdika, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Aqulu qawli hadza wa astaghfirullahal azim li wa lakum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.